Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan yang sihat selalu. Baiklah, untuk topik matematik pada hari ini adalah tentang pengenalan bahagi. Apa itu bahagi? Bahagi merupakan songsang bagi darab. Maksud songsang adalah berlawanan. Contoh dia kalau tambah, lawan dia tolak. Okey, tambah banyak, lawan dia tolak, jadi sikit. Kalau darab, lawan dia adalah bahagi. Bahagi juga adalah kongsi sama rata. Apa maksud kongsi sama rata? Awak ada 4 gula-gula, awak nak bagi dekat 2 orang kawan awak. Jadi awak bagi 1 dekat kawan awak bagi kat 1 lagi kat kawan awak. Kemudian awak bagi dia sama rata, habiskan gula-gula awak tu. Okey, dah habiskan maksudnya awak tolak lah. Daripada 4 gula-gula, awak tolak 1 bagi kawan awak, tinggal 3. Tolak lagi 1, tinggal lagi 2. Lepas tu awak bagi balik. Ulang benda tu, tolak berturut-turut. Untuk simbol bahagi, simbol bahagi dia ada 2 titik. Tengah-tengah antara 2 titik itu ada 1 garisan. Jalan kerja bahagi dan darab adalah berbeza dengan tambah dan tolak. Tapi untuk hari ini kita tak buat jalan kerja, kita buat dalam bentuk gambar, rajah dan juga garis nombor. Macam mana nak buat? Okey, kita akan belajar sekejap lagi. Contoh soalan 1. Okey, soalan dia, letakkan kesemua bola ini dalam kotak. Setiap kotak hanya mempunyai 2 biji bola. Ingat ya, setiap kotak dia kata hanya perlu ada 2 biji bola. Maksudnya kalau dia nak letak kotak tu dalam 3 bola boleh ke? Tak boleh sebab dia dah cakap awal-awal. Setiap kotak hanya boleh letak 2 biji bola. Jadi berapa kotak yang kita kena ada untuk masukkan semua bola ni? Yang pertama sekali awak kena kira berapa banyak bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 bola. Okey, kita buka kotak yang pertama. Kena ada berapa banyak bola? 2. Bola 1, bola 2. Bola 3 boleh letak tak? Tak boleh. Kita ambil lagi 1 kotak. Okey, letak bola yang kat nombor berapa? Nombor 3, nombor 4. Bola nombor 5 kita kena letak kat mana? Ambil lagi kotak baru. Okey, letak kotak bola nombor 5 dekat kotak nombor 3. Bola nombor 6 pun dekat kotak nombor 3. Bola nombor 7 macam mana? Ambil lagi kotak baru. Okey, masuk bola nombor 7 dengan bola nombor 8. Akhir sekali lagi keluarkan kotak baru, letak bola nombor 9 dengan nombor 10. Jadi berapa banyak kotak yang kita kena ada untuk masukkan 10 biji bola? Kira. Ada 1 kotak, ada 2 kotak, ada 3 kotak, ada 4 kotak, ada 5 kotak. Jadi kita perlukan 5 kotak untuk masukkan semua bola. Jadi kalau ayat matematiknya adalah 10. 10 ini mewakili adalah jumlah objek. Tengok bola kita ada 10. Ada 10 bola. Jadi jumlah objek adalah 10. Simbol bahagi macam ni. Okey, ini adalah dalam bentuk ayat matematik ya, bukan jalan kerja lagi. Ini ayat matematik sahaja. Okey, simbol bahagi kemudian 2. Kenapa cikgu letak 2? Sebab tadi dalam soalan dia dah cakap, 1 kotak hanya mempunyai 2 biji bola sahaja. Soalan nak tahu berapa banyak kotak yang diperlukan. Jadi, disebabkan itu 2 ini adalah bilangan objek dalam satu kumpulan. Sebab kita nak tahu berapa banyak kumpulan yang ada. Jadi 5 adalah bilangan kumpulan. Ingat ya, 10 ini adalah jumlah objek bahagi dengan apa tadi syarat yang dia dah cakap. Syarat dia dah cakap tadi adalah dia kata 1 kotak 2 biji bola. Jadi 2, 10 bahagi 2, 2 itu adalah bilangan objek dalam satu kumpulan. Sama dengan 5 kumpulan. Macam mana cikgu dapat 5 cikgu? Ni cikgu dah
tadi kita dah kira sama-sama berapa banyak kotak warna kelabu tadi. Jadi ada berapa banyak kotak? Ada 5 kotak, iaitu 5 kumpulan. Okey, kita tengok pula contoh nombor 2. Contoh nombor 2 dia kata, beri gula-gula tersebut kepada 3 orang kanak-kanak dengan bilangan yang sama banyak. Berapa biji gula-gula seorang kanak-kanak akan dapat? Okey, sekarang ada berapa banyak gula-gula? Kita kira dulu berapa banyak gula-gula yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji gula-gula ataupun lollipop. Ada 6 lollipop. Okey, 1 lollipop kita bagi dekat abang baju belang-belang. Sebab dia kata nak sama rata ya. Sama rata maksudnya semua orang akan dapat jumlah gula-gula yang sama. Okey, lollipop seterusnya kita bagi dekat kakak baju warna biru. Lollipop yang warna hijau, warna kuning kita bagi dekat kawan dia rambut oranye. Sekarang ni, ada lagi tak gula-gula? Ada, kita bagi sampai habis. Sampai habis, sampai semua orang dapat. Ulang balik. Warna hijau dekat abang baju belang. Lollipop biru dekat kakak baju biru. Lollipop purple dekat kawan dia yang sebelah rambut oranye. Jadi semua orang dapat gula lollipop tak? Semua orang dapat. Jumlah dia sama tak? Cuba kira kotak yang cikgu dah buat tu. Okey, abang baju belang dapat 2 gula-gula. Kakak baju biru dapat 2 gula-gula. Abang rambut oranye dapat 2 gula-gula. Jadi, seorang akan mendapat 2 biji gula-gula lollipop. Untuk ayat matematik, berapa banyak jumlah lollipop tadi? Ada 6. Jumlah objek ada 6. Simbol bahagi. Kemudian kenapa cikgu bahagi 3? Sebab soalan tadi dia dah cakap 3 orang kawan. 3 orang kawan. Jadi dia nak tahu seorang kawan dapat berapa. 3 itu merupakan bilangan kumpulan. Jadi kita nak tahu berapa jumlah objek dalam satu kumpulan. Jadi seorang akan dapat 2 biji gula-gula. Okey, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Cikgu Aina ada 6 buah buku. Setiap seorang akan mendapat 3 buah buku. Berapa orang yang akan mendapat buku? Yang ini cikgu buat dalam bentuk garis nombor. Okey, garis nombor tu. Garis nombor tu apa cikgu? Ni. Yang ada nombor 6, nombor 3, nombor 0. Ni garis nombor. Okey, mula-mula cikgu cakap sini cikgu ada 6 buah buku. Jadi 6 buah buku ni cikgu letak kat sini. Nombor 6 kat belakang. Okey, nombor 6 kat belakang. Nombor 6, jadi cikgu akan bagi setiap seorang mendapat 3 buah buku. Jadi cikgu ada 6 buku, cikgu bagi dekat seorang ni 3 buah buku. 6 tolak 3 berapa lagi baki buku yang cikgu tinggal? 6 tolak 3 jadi 3. Okey, 3 ni boleh tak cikgu bagi lagi dekat seorang? Boleh, sebab cikgu kata syarat dia seorang kena dapat 3 buku. Jadi cikgu bagi lagi 3 dekat seorang budak. Berapa buku yang cikgu tinggal? 3 tolak 3 jadi 0. Jadi cikgu ni ada buku lagi tak? Tak ada. Habis. Cikgu dah habis buku. Jadi 6 tolak 3 sama dengan 3. 3 tolak 3 sama dengan 0. Berapa banyak kali kita tolak 3? Sekali, 2 kali. Jadi untuk bahagi dalam ayat matematik, 6 iaitu jumlah objek bahagi dengan 3 iaitu 3 objek dalam satu kumpulan. Okey, sama dengan 2 kali. Maksudnya 2 orang yang akan dapat buku. Jadi inilah ayat matematiknya. Faham? Okey, ini ayat matematik. Yang atas ada garis tu kita panggil dia garis nombor. Yang tolak dekat sebelah tu adalah kita nak tunjuk dia tolak berkali-kali. 3 kali pula. Dia tolak berkali-kali iaitu sebanyak 3. Okey, ini contoh latihan. Mac ada 8 pen. Setiap seorang dapat 2 batang pen. Berapa orang yang akan mendapat pen daripada Mac? Mula-mula dalam latihan yang cikgu bagi dekat awak kena buat macam ni. Ada batang pen,
Cikgu kata sini seorang akan dapat 2 batang pen. Jadi anak panah ni 2 batang pen. Nak letak lagi 1 batang boleh ke? Tak boleh. Kena letak dekat orang baru. Okey, dah cukup 2 pen. Nak letak 1 lagi ke? Tak boleh. Letak dekat orang baru. Cukupkan sampai seorang tu ada 2 batang pen saja. Jangan letak lebih. Dah cukup. Okay, jadi ada berapa orang akan dapat? Ada 4 orang. Jadi dalam garis nombor, okey, dalam garis nombor yang ini, 8 ni adalah jumlah asal. Maksudnya jumlah pen yang kat sini, semuanya ada 8. Okey, ada 8 pen. Kemudian 8 ni tolak dengan, dia kata, cikgu kata tadi 2 batang pen. Tolak dengan 2 jadi 6. Tolak lagi 2 jadi 4. 4 tolak lagi 2 jadi 2. Ada lagi tak? Ada. Tolak lagi 2 jadi 0. Tolak dia sampai jadi 0. Okey? Bila dah tolak dia jadi 0, jadi berapa banyak kali awak tolak? Sekali. 6 tolak 2, sekali lagi. 4 tolak 2, lagi 1 kali. 2 tolak 2, 1 kali. Jadi ada berapa kali awak tolak? 4 kali. Jadi dalam ayat matematik 8 iaitu jumlah objek bahagi dengan 2 iaitu jumlah objek dalam satu kumpulan sama dengan berapa banyak kumpulan akhirnya awak akan dapat? Berapa kali yang awak akan dapat? 4 kali iaitu 8 bahagi 2 sama dengan 4. Bagus. Jadi untuk latihan awak, okey, ini contoh latihan awak dalam cikgu bagi. Awak kena buat, pertama awak kena buat gambar rajah. Cikgu dah bagi 12 segi 3. Awak asingkan buat anak panah macam mana cikgu ajar tadi. Buat anak panah, dia kata setiap bakul hanya ada 3 segi 3 je. Jadi awak buat anak panah. Satu anak panah 3 segi 3. Nak letak 4 boleh ke? Tak boleh. Buat lagi satu anak panah. Cukup 3 segi 3. Ada lagi segitiga, buat lagi satu anak panah sampai habis semua segitiga. Kedua, awak kena buat garis nombor, iaitu daripada 12 dekat ujung, 12 tolak 3 jadi 9, tolak lagi 3 sampai jadi 0. Kemudian buat ayat matematik, iaitu 12 bahagi 3 sama dengan apa jawapannya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.